Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya hormati, pengurusi dan jurutankuasa masjid, imam-imam dan juru bahasa isyarat kita. Nak buat macam mana bila saya sebut itu? Baiki kopiah aja. Dan sahabat-sahabat yang menonton, dia nampak tak saya? Nampak? Itu dia nampak saya start seorang ke kita dua orang? Dua orang. Masya Allah. Moga-moga diberkati sahabat-sahabat kita, walaupun tak dapat datang ke masjid, tapi dia, Masya Allah. Saya, Tuan Haji, saya excited malam ni. Kali pertama kuliah di masjid ada juru bahasa isyarat. Barakallahu fiik. Subhanallah, ya Allah, ya Allah. Itulah Islam ni, masing-masing ada peranan masing-masing. Ada peranan, ada ilmu zikir bagi kuliah, ada yang jaga PA sistem, ada jurutankuasa masjid mengatur, ada juru bahasa, ada yang tolong hadir, ada Pak Mus, ada yang hadir, ada yang tolong makan, ada yang tolong basuh megang mangkuk. Ya Allah, masing-masing dengan peranan masing-masing. Dan Alhamdulillah, kita beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, izinkan kami untuk menjadi tetamu-Mu dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Dan berilah kekuatan pada kami untuk beramal sebaik mungkin, dan terimalah segala amalan kami. Sekarang ni kita doa minta 3, sampai ke bulan Ramadan dapat beribadah dengan baik dan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak doa dapat masuk Ramadan saja. Takut masuk Ramadan saja dia tengok drama je. Kita nak moga-moga Allah Ta'ala izinkan kita masuk ke bulan Ramadan, dapat beribadah sebaik mungkin, dan Allah terima segala ibadah kita. Ayat yang selalu dibaca berkenaan dengan kewajipan berpuasa yang kita selalu dengar, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayat dia panjang, sambungan. Tapi dalam panjang ayat itu ada Allah Ta'ala sebut, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu berpuasa lebih baik untuk kamu kalau kamu tahu. Puasa itu baik untuk kamu kalau kamu tahu. Tahu apa? Tahu yang pertama, ganjaran-ganjaran Allah, keistimewaan ibadat puasa. Dan antara perkara yang kalau kamu tahu, puasa ini baik untuk kamu kalau kamu tahu. Saya ada baca tulisan seorang pakar pemakanan. Nama dia Profesor Nikolai
Vanilov. Nikolai Vanilov. Oh mana tu? Kota Baru kau Pulau Pinang. Nikolai Vanilov dalam satu majalah pemakanan Rusia, tapi translated lah, bukan bahasa Rusia, saya tak berhenti. Dia kata ni pakar pemakanan, diet. Dia kata dicadangkan. Sebab saya tu baca 2-3 kali, jadi saya ingat ayat dia tu. Dia kata dicadangkan kepada warga kota besar untuk menikmati kesihatan yang sempurna dengan cara benar-benar menahan pemakanan dalam masa 3 hingga 4 minggu dalam 1 tahun. Allahu Akbar. Allah. Dicadangkan kepada warga kota besar untuk menikmati kesihatan yang sempurna dengan cara menahan pemakanan dalam masa 3 hingga 4 minggu dalam setahun. Allah. Wahai Profesor Nikolai Vanilov, bila jumpa hasil kajian tahun 90-an, dia tulis Islam ajar lebih 1400 tahun yang lalu puasa baik untuk kesihatan. Memang bila kita tak makan, secara saintifik sistem penghadaman kita dia macam enjin kereta kan? Enjin kereta satu tempoh, maknanya jarak 10,000 km ke 5,000 km ke, kena buat apa? Kena servis kan enjin kereta. Maka Allah tahu sistem penghadaman kita ini perlu servis. Setahun pakai, 11 bulan pakai, kena servis. Dan bila kita tak makan, sistem penghadaman kita buat apa? Dia bukan berehat, dia buat kerja. Dia dalam ilmu perubatan moden hari ini, bila kita tak makan ini, sistem penghadaman kita dia akan membuang toksin-toksin yang ada, dan kalau ada sel-sel yang rosak, dia akan musnahkan untuk buat sel baru. Kalau dalam masjid kita ni ada doktor, kalau fakta saya salah tolong perbetulkan. Saya baca bila perut kita tak makan, dia akan buat proses buang toksin. Dia panggil detoxification process, proses menyah toksinkan, dan sel-sel yang rosak dia akan musnahkan, dia akan renew dengan sel yang baru. Sebab tu bila kita puasa, mulut kita tak makan tu, mulut kita bau itu bukan enzim Elio ni saja, dari dalam tu, dari dalam. Dan Nabi SAW dah tahu bila berpuasa mulut akan berbau. Sebab tu awal-awal lagi Rasulullah kata wa aimullah la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil miskin. Demi Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Tapi janganlah bulan puasa ni pergi kat kawan, kasturi dah. Bukan nak suruh share, tu dapat melampau. Itu nak beritahu kemuliaan di sisi Allah. Takut orang inferior. Allah kita puasa bau busuk, bau mulut. Di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Di situ pula dalil dalam mazhab Syafi'i menyatakan makruh dah bersugi belah petang tu. Makruh sugi sebelah petang lepas zuhur. Ada ulama lain kata, Maksud Imam Nawawi kata tak makruh. Itu ulama bincang, tak apalah, itu cerita para ulama. Tapi nak beritahunya Nabi tahu dah bila berpuasa keluar bau mulut. Kerana apa? Kerana proses detoxification tadi, menyah toksikkan, ada bau. Oh gitu Ustaz, kalau gitu saya nak puasalah. No, kita puasa bukan sebab itu.
Kita puasa sebab Allah suruh puasa. Kita puasa sebab itu kefarduan. Cuma ayat yang kita baca tadi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu puasa itu baik untuk kamu kalau kamu tahu. Tahu tadilah perkara saintifik. Ustaz, saya tak tahu pun. Sah tak puasa saya? Sah. Bahkan kita puasa bukan sebab itu. Ustaz, betulkah ada hadis kata sumu tasihhu, berpuasalah nescaya kamu akan sehat? Ada hadis, cuma ulama bincang berkenaan dengan hadis ini dan dikatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Berpuasalah nescaya kamu sehat. Walaupun hadis yang dhaif, ia bukan perkara akidah. Maka ulama kata tak apa, kita nak pegang, nak beramal, jangan bergaduh je dalam isu ni. Jangan bergaduh dan jangan kata confirm. Sebab ulama dah bincang. Banyak lagi hadis-hadis yang sahih. Ada hadis yang cerita kelebihan Ramadan, hadis-hadis yang cerita kelebihan berpuasa ini. Jangan bergaduh. Imam kita baca doa siap-siap dah tadi. Moga-moga kita semua ini disatukan hati-hati kita. Sepatutnya lagi banyak belajar, lagilah kita terbuka. Lagi banyak belajar, lagilah kita erat silaturahim. Bukan lagi banyak belajar, oh ni salah, oh ni salah, oh ni salah. Ya, lagi banyak belajar, lagilah kita kuat kasih sayang sesama kita. Balik berkenaan dengan ayat tadi, puasa lebih baik kalau kamu tahu. Tahu apa lagi? Tuan-tuan, istimewanya ibadat puasa ni, puasa dia berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Ibadat solat ni saya nak letak dalam grup. Ibadat puasa sini, ibadat solat sini, ibadat umrah sini, haji sini, baca Quran sini, berzikir sini, bayar zakat sini, puasa seorang sini. Apa beza dia? Kat mana beza yang saya maksudkan? Gini, ibadat lain adalah ibadat yang kita kena buat. Maksud Ustaz, solat kita kena buat apa? Berdiri, baca Fatihah, rukuk, tidak, sujud, tahiyat, kena buat. Umrah kita kena buat apa? Tawaf, sa'i, tahallul, umrah. Haji, tawaf, sa'i, melontar, semua wukuf kena buat. Baca Quran kena buat. Verb kena buat. You recite Quran, buat, baca. Bayar zakat, kena bayar zakat ataupun transfer, bayar zakat. Puasa kena buat apa? Ustaz, puasa kena buat apa? Kena buat apa? Sekarang ni kalau solat kena buat, kena berdiri, kena rukuk, kena tawaf, kena sa'i, kena buat. Puasa kena buat apa? Ginilah kita kata, cuba buktikan anda berpuasa hari Ahad ni dia. Cuba buktikan puasa. Puasa sekarang. Boleh bukti tak? Kita letak air. Ustaz, buktinya saya tak minum. Itu puasa ke? Tak semestinya. Kat rumah ada minum. Gini, puasa adalah ibadat tak buat. Ibadat lain, ibadat kena buat. Nak mudah bahasanya, puasa ibadat tekan break. Ibadat lain kena tekan minyak. Tekan minyak, dia akan proceed. Tekan minyak, dia akan berdiri, rokok, buat. Tekan minyak. Tekan break maknanya ibadat tak buat, tekan break. Nak makan, tak makan. Nak minum, tak minum. Balik rumah, tengok isteri kita halal. Halal kita disihari nafsu, tak buat. Nak maki hamuk, traffic light, lampu kuning, kereta kita, tiba-tiba ada orang potong queue, kereta dia lepas, sampai lampu kita merah, cel, puasa. Nampak tak dia break itu?
Dia tak jadi nak. Dia chill. Beri aku puasa ni. Ibadat puasa latih kita tekan break. Ibadat puasa adalah ibadat apa? Ibadat tak buat. Tak makan walaupun lapar, tak minum walaupun dahaga, tak bersama isteri walaupun nafsu nak, tak mencarut, tak makan hamun walaupun geram sangat. Puasa ajar kita tahan. Tuan-tuan, itulah makna perkataan al-imsak. Imsak maknanya tahan. Sekarang maghrib pukul berapa? Sini maghrib pukul 7.20. Maknanya 7.20 lah kan? Hari ni kita puasa. Kerja, balik kerja bawa kereta, bawa motor, jalan jam. Sampai rumah tengok jam pukul 7.10. Isteri tak ada, anak-anak tak ada, kita seorang kat rumah. Lapar, letih, dahaga. Pergi ke dapur. Kat meja makan buka, nasi ada, tembikai ada, ayam, ikan, siakak, semua lauk sedap, air, tembikai ada. Tengok jam pukul 7.10. Lapar, dahaga. Makan tak? Makan tak? Isteri anak tak ada, makan tak? Dah. Dia duduk kat meja 7.10, maghrib 7.20. Puasa aja dia tahan. Tengok jam 7.15, dia ambil pinggan, dia letak nasi dulu. Dia makan tak? Dah. 7.17, dia letak lauk dulu. Letak lauk cakapnya mana? Gitu. Letak lauk dalam pinggan. 7.18, dia makan tak? Dah. Dia ambil nasi, dia ambil lauk, dia tengok 7.19 dia main gitu. Dia makan tak? Dia makan tak? Dah. 7.20, Allah Akbar, Allah melakasut tu puak makan. Sebab apa dia tak makan 7.18, 7.19? Siapa yang kawal dia? Puasa sedang latih dia tahan. Jadi pukul 7.18 awak tak makan, itulah juga yang awak kena tahan. Kalau orang nak bagi duit rasuah 20,000, tahan tak nak makan macam ni. Aku dah belajar di bulan Ramadan ni, tahan. Tak payah, tak nak bagi hadiah je. Hadiah apa? Saya bagi projek kat awak nak bagi hadiah kat saya 20,000. Tahan. Sebagaimana kita tak makan pada pukul 7.18, tahan. Puasa latih kita tahan. Ni duit haram. Nak menipu niaga, ni duit haram, tahan tak makan. Na'udzubillah. Berzina, bagaimana di siang hari Ramadan, tahan kehendak nafsu dengan isteri sendiri. Dah masa lain kalau yang bukan isteri, tahan kehendak nafsu. Ramadan aja kita nak maki, nak mencarut, tahan mulut. Ada orang yang orang panggil apa, mengumpat ni, bahasa moden ni dipanggil istilah baru ni, bawang. Bawang, tak tahulah mereka warna bawang. Tengok akak tu pakai baju selengkung mahal, bawa handbag mahal kat masjid tarawih. Itu dekat office dia membawa. Tengok tu, nak tunjuk baju baru mahal itu. Yang kat sebelah ni jawab apa? Saya tak nak cakap lah orang, kita puasa tau, saya tak nak mengumpat. Tunggu lepas maghrib boleh? Lepas maghrib boleh pula. Tapi maknanya dia ditahan. Nak cakap orang tu rasa lidah ni, letak handbag depan tu, letak baju mahal, nak. Tapi puasa latih dia tekan break. Sebab itulah bulan Ramadan selalu kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila datangnya Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga, tertutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu,
penjara dikata. Apa maksud terbuka pintu syurga? Ini in kuntum ta'lamun tadi. Puasa kalau kamu tahu. Alhamdulillah, majlis ilmu menyebabkan kita tahu. Nabi beritahu bila datang Ramadan terbuka pintu syurga. Apa maksud terbuka pintu syurga? Peluang untuk dapat pahala ada banyak. Peluang nak dapat pahala. Amalan sedikit, pahala banyak. Tapi rumah kita ada shopping kompleks besar. Dia kata diskaun 90%. Oh, depan rumah kita tak payah parking, jalan kaki je, tak payah cari parking kereta. Diskaun 90%. Maknanya bayar harga 100, kita bayar berapa? RM10. Terbalikkan, kita bayar RM10, dapat barang bernilai 100. Kita bayar sedikit, dapat barang banyak. Itu offer. Bayar sikit, dapat banyak. Depan rumah kita dah shopping kompleks tu. Tiba-tiba kita dengar cerita tu, kita nak main telefon je kat rumah, tengok drama je lah. Itu sale dia orang buat dua hari tu. Apa awak tahu ni? Tak apalah, nak tengok status WhatsApp tu. Ada kawan lama komen. Oh, ramai orang like. Oh, dia main telefon 2 hari, habis dah masa sehari, 3 hari lagi tu. Bayar sikit, ambil banyak. Tak apalah, nak tengok drama tu. Tu nak habis dah, tempoh tu. Tak apalah, saya nak relax-relax, nak tidur kat rumah tu. Orang ni orang apa kita kata? Alangkah ruginya dia. Depan rumah dia boleh bayar sikit, ambil barang banyak. Tempoh pun berlalu. Orang shopping barang banyak dah. Bayar sikit, ambil banyak. Ramadan, amal sedikit, pahala besar. Itu yang Nabi kata terbuka pintu syurga. Tapi ada orang juga, dia nak main layar handphone, nak tengok drama juga dulu. Rugilah dia. Dan itulah juga yang selalu kita dengar, kita kena refresh lah, refresh. Hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar, lalu baginda bersabda amin. Kan? Lalu dengar hadis tu kan? Naik lagi stakok tahu stakok? Stakok ni terjemah macam mana stakok? Translator pun tak tahu. Gitu. Naik stakok, Rasulullah naik tangga mimbar, Rasulullah kata amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami dengar tadi Rasulullah sebut amin, lepas sebut amin, lepas sebut amin. Apa tu wahai Rasulullah? Rasulullah kata tadi Jibril datang beritahu aku, sesiapa yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, lalu dia berlalu Ramadan, dia tidak mendapat keampunan dari Allah, maka celakalah orang itu. Rasulullah kata Jibril bisik ke aku sedemikian dan aku berkata amin. Jibril yang kata, Rasulullah yang amin. Allah, celakalah Jibril. Rasulullah kata, Jibril kata celakalah orang yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, Ramadan berlalu tak dapat keampunan. Aku kata amin yang kamu dengar tadi. Allahu Akbar. Jibril doa, Rasulullah amin. Kalau kita lah orang itu, Allah na'udzubillah. Ini kita kata tadi ada sel, dia tak berebut peluang. Ramadan, saya buat sale, boleh faham umpama kan? Bayar sikit dapat barang banyak. Ramadan, amal sikit, pahala banyak. Tak buat juga. Ya Allah. Amin yang kedua apa dia? Tak apa, kita habiskan terjemahan hadis tadi. Rasulullah kata, Jibril berbisik di telingaku, siapa yang sempat dengan ibu ayahnya di usia tua, ataupun sempat dengan salah seorang ibu atau ayah, tidak menjadi
sebab dia masuk syurga. Mana tak boleh jadi tiket nak masuk syurga dengan berkhidmat kepada mereka, maka celakalah orang itu, kata Jibril. Lalu aku cakap amin yang kedua. Allah, orang yang mak ayah dia masih ada, ini doa istimewa, khidmat kepada mereka, doa senyap-senyap mereka untuk kita. Kita hari ini dapat rezeki banyak, dapat kerja, dapat kesihatan, dapat berkeluarga, beli rumah, bosong kereta besar, alhamdulillah. Doa mereka senyap-senyap kita tak tahu. Lepas tu Nabi Jibril kata, siapa yang sempat dengan ibu ayah ataupun salah seorang di usia tua mereka tidak menjadi tiket ke syurga, celakalah orang ini, kata Jibril. Aku pun cakap amin. Dan yang ketiga, celakalah seseorang yang mendengar namaku lalu dia tidak berselawat. Jibril kata gitu, aku pun cakap amin. Tapi syahid kita ataupun poin kita yang pertama tadi, orang yang dapat hidup dalam bulan Ramadan, Ramadan berlalu lalu tidak mendapat keampunan Allah, maka celakalah orang yang macam ni. Na'udzubillah min dzalik. Bila Ramadan menjelma, manusia ada dua kategori. Ada golongan yang sedih dengan kehadiran Ramadan, ada golongan yang gembira dengan kehadiran Ramadan. Sedih dulu. Siapa yang sedih? Siapa yang sedih dengan kehadiran Ramadan? Dia sedih. Masya Allah. Itu sedih. Kalau happy, ya. Masya Allah. Ada ke orang sedih Ramadan nak datang ni? Ada. Ahli maksiat. Ahli maksiat datang Ramadan, tak boleh nak karaoke dah, tak boleh nak lepak dengan awek dah, dengan ngeprank dah, tak boleh nak berjoget. Saya tak buat show dalam bulan Ramadan, kita sedang prepare Syawal, nantilah kita punya show. Tak ada job lah Ramadan, tak ada joget-joget. Ahli maksiat sedih dengan kehadiran Ramadan. Yang rasuah, saya dah bagi tender kat awak kan, dulu 3 juta, yang ni 4,5 juta, takkan tak ada duit raya. Bagilah duit raya 50k. Okey tuan, okey bos, kita counting tapi duit 50k tu you jangan bagi sekarang tau. Ini bulan puasa, tak baik rasuah. You bagi lepas raya nanti. Bagi lepas raya lah, bulan puasa tak baik rasuah. Ahli maksiat memang tak happy. Tak happy. Siang ni tak boleh sokok. Itu yang timbul soalan tu. Ustaz, boleh tak saya buka puasa dengan rokok? Itu juga tanya soalan gitu. Ya Allah, siang hari ni tekan break, elok dah tu dia tekan break. Nak break. Malah kalah juga. Yang isap rokok ada tak dalam masjid malam ni? Ada tak? Isap rokok? Ada tak yang isap rokok malam ni? Gitu. Ada tak yang ada seorang Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, masih hidup. Dia tinggal di Riyadh, Arab Saudi. Satu bulan Ramadan, Syekh ni dijemput dalam satu forum, program live TV dalam sebuah hotel. Backgroundnya cermin, nampak orang tawaf di bawah sana. Program live TV. Jadi Syekh ni cakap cerita Ramadan, keampunan Allah, istighfar, dosa, rahmat Allah. Moderator menangis. Bukan saja moderator menangis, cameraman pun terkesan. Syekh ni cerita, setelah selesai live tadi,
Ni selepas terawih, program selepas terawih. Dia nampak orang tawaf. Kata Syekh, selesai program, moderator kata terima kasih Syekh, terkesan. Cameraman datang peluk Syekh. Syekh, terima kasih lah Syekh, terima kasih Syekh. Kamu sebut tadi Ramadan, cukup terkesan. Tangan gini ni, tangan. Pegang apa? Cameraman pegang rokok. Syekh, terima kasih lah Syekh. Cukup terkesan Ramadan, rahmat Allah, keampunan Allah. Syekh kata, dia peluk aku. Ada tangan rokok, ada rokok tangan. Syekh kata, alhamdulillah, terima kasihlah awak tukar jaga kamera. Boleh saya nasihat sikit? Syekh beritahulah, ni bulan Ramadan, bulan rahmat Allah, hati jadi lembut. Tadi pun Syekh dah sebut, Syekh nasihatlah saya, tuan Syekh nasihatlah. Saya nak ambil kesempatan Ramadan, terima kasih, sangat istimewa untuk saya ni. Syekh nasihatlah saya. Kata Syekh tadi, rokok kat tangan. Bak rokok Syekh jangan cakap banyak. Bak rokok Syekh, saya 30 tahun dah tengok. Dah tentang rokok tu. Rokok Syekh doa. Syekh doa ni biar saya berhenti rokok. Dah gini tentang rokok. Syekh, mak saya dah nasihat saya, ayah saya dah nasihat saya, bak rokok ni tak apa. Syekh tolong doa lah, Syekh tolong doa. Tak payah cerita panjang, Syekh doa je. Syekh pegang tangan dia, mai sini. Syekh tarik dekat di cermin tadi. Syekh kata, nampak tak orang nampak Syekh, orang tawaf. Nampak tak orang sedang berdoa? Nampak tak? Sebab apa dia orang semangat khusyuk? Syekh, tadi Syekh pun sebutkan, sekarang ni 10 akhir Ramadan, Masjidil Haram, depan Kaabah, mustajab doa. Saya doa lah, biar saya berhenti rokok ni Syekh. Saya doa dah situ aja lah. Aku doa, kamu ambil. Syekh angkat tangan. Dia angkat tangan. Ya Allah, rahmatilah sahabatku ini, amin. Ya Allah, berkatilah hidupnya, amin. Ya Allah, kurniakan pada dia anak-anak yang saleh dan salehah, amin. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan padanya, amin. Ya Allah, pemudahkanlah urusannya, amin. Ya Allah, terimalah segala ibadahnya, amin, 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 amin. Syekh tersebut di ujung, ya Allah, sekiranya sahabatku ini berhenti merokok, makbulkanlah doa tadi. Kalau tak berhenti merokok, jangan bagi satu pun ya Allah. Dia menangis. Tinggal kamera keluar dari hotel tu, tak balik-balik. Syekh doa, ya Allah, kalau dia berhenti merokok, makbulkan doa ini. Kalau tak berhenti merokok, ya Allah, jangan makbulkan walaupun satu doa malam. Nangis dia. Keluar, kamera pun tinggal. Syekh kata, aku tak tahu dia lagi ke mana, tak sangka sampai begitu. Kamera tinggal. Mana kawan-kawan yang lain lah nampak balik kamera tu. Habis itu. Kata Syekh, sekitar 7 bulan selepas Ramadan, aku ada satu program TV. Syekh ni memang banyak program TV dalam YouTube, banyak. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Kata Syekh, 7 bulan, sekitar 7 bulan, aku ada satu program TV. Masa nak mula program tu, ada seseorang datang meluru ke arah aku, peluk. Syekh, apa khabar Syekh? Apa khabar? Syekh ingat tak saya? Syekh kata, yelah, kita banyak program sini. Dia duduk main tanya kedai-kedai. Saya faham maksud Syekh ni. Ramai sangat orang jumpa. Jangan buat gitu, jangan tanya kenal tak saya. Lain kali kalau jumpa Ustaz datang kat masjid kita orang kat Nilai tu, kan senang. Jadi Syekh ni kata, aku nak mula program TV, ada seorang datang peluk. Syekh, apa khabar? Ingat tak saya? Syekh kata, saya ni banyak tempat saya pergi, ramai orang saya jumpa. Kita jumpa kat mana? Syekh, saya yang bulan Ramadan dulu, yang Syekh doa berhenti rokok tu. Oh, ya Allah, apa khabar anak kamu? Macam mana kerja sekarang? Macam mana kesihatan? Dia tak jawab. Syekh, demi Allah, Syekh, demi Allah, sejak malam yang Syekh doa tu sehingga ke saat ini, saya tak isap walau sebatang pun rokok sampai sekarang. Syekh pun peluk dia. Allah.
Jadi malam ni boleh kita doa macam tu tak? Kita doa macam tu. Allah. Kadang-kadang ialah hasil doa yang tulus dari guru. Mungkin tuan-tuan boleh buat. Ada program Dr. Zul Bakri kat sini kan. Jumpa Dr. Zul. Tuan guru, saya nak berhenti rokok, tolong doa untuk saya. Ramadan ni turning point. Ramadan ni last saya isap rokok. Saya dah tekan break sungguh ni, handbrake ni. Saya boleh tarik handbrake di siang hari, saya nak tarik keseluruhan hidup saya, tak nak isap rokok dah. Boleh? Ada yang angguk tu ramah isap tu. Dah gitu. Doa, the power of doa. Isyak lah. Awal isyak sini. Saya pun tengok tuan-tuan, saya pun tak sedar saya isyak. Semangat rasa. Boleh kita sambung sikit lagi? Azan, kita sambung lagi. Azan, kita sambung balik. Azan dah? Kalau azan bahasa isyarat macam mana? Buat bagi tahu dia orang azan. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ini warm up kita untuk kehadiran Ramadan. Persiapan kita mulakan lebih sikit solat sunat, kita mulakan lebih sikit baca Quran. Warm up kita untuk masuk ke Ramadan. Dan Ramadan juga adalah bulan tempoh untuk kita nyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas banyaknya nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Maka di dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan bersedekah. Untuk bersedekah dalam bulan Ramadan kita mulakan sekarang. Dan alhamdulillah pihak masjid lancarkan tabung untuk ihya Ramadan, tabung untuk program-program Ramadan kita. Jadi tolong gerakkan tabung-tabung untuk sama-sama peluang untuk kita menyumbang. Tuan-tuan, kaedahnya mudah. Ramadan nanti program masjid insya-Allah pasti akan berjalan. Buka puasa ke apa ke pasti akan berjalan. Persoalannya masa berjalan itu duit aku ada tak dalam tu? Kan? Bila ada orang buat buka puasa, insya-Allah confirm akan ada majlis buka puasa. Soalannya, duit aku ada tak dalam tu? Demikian kaedah yang sama. Masjid nak renovate, orang nak buat masjid baru, insya-Allah pasti akan siap. Cumanya duit aku ada tak dalam tu? Kita perlu kepada tabung, bukan masjid perlu pada kita. Kita nak tumpang masjid. Allah bagi rezeki pada kita, kita sumbang, kita tumpang. Jadi boleh gerakkan tabung, tuan kuasa masjid boleh gerakkan tabung. Siapa yang bawa duit nak bagi. Mungkin kalau ada yang tak bawa duit, beg duit ada dalam kereta ke tak apa. Buat letak tangan macam bagi pun tak apa. Balik ni kena transfer lah. Balik transfer kita bagi ikut kadar kemampuan kita masing-masing. InsyaAllah kita berlatih sekarang. Ustaz, ada juga orang yang macam ni dia fikir, Ustaz, kan pahala banyak sedekah bulan Ramadan, so saya tak bagi lagi sekarang, saya tunggu Ramadan. Siapa boleh jamin kita hidup lagi esok? Malam ni pun kita tak tahu lagi. Tapi kalau yang jenis macam tu, saya tak bagi lagi sekarang Ustaz, nak tunggu Ramadan. Bila masuk Ramadan, Ustaz, 10 hari besar fadilat kan, saya tunggu 10 hari. 10 hari pula dia tunggu malam ganjil pula Lailatul Qadar. Malam ganjil isteri ajak pergi shopping pula. Pasal dah tak ada rumah. Last kali dekat nak mati, dia minta dengan Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa aku minas salihin. Dekat nak mati, minta Allah tangguh kematian sebab nak sedekah. Allah. Cerita Ramadan panjang dan banyak. Saya nak sentuh satu perkara lagi. Sebab kita pun dah isyak ni, kita ada majlis lain lagi selepas ni. Tapi saya nak ambil kesempatan juga datang jauh-jauh ni. Satu perkara tuan-tuan, jalan dulu tabung. Jalan dulu sekali sampai ujung tu. Lepas tu jalan pula sekali lagi. Tak pula. Okey. Jadi jalan dulu.
Tabung macam mana bahasa isyarat? Letak duit dah tabung. Tabung kini. Bocor dah duit aku. Duit aku bocor dah. Uncah. Ni letak ke dah ni? Letak kat atas. Ni. Kita nak suruh yang menonton ni transfer macam mana? Transfer ke akaun masjid, kan? Gitu. Alhamdulillah, besar pahala, masya-Allah, masya-Allah. Ustaz dah kahwin dah? Kahwin. Tidak nak tolong buat menantu. Habis dah tabung. Okey. Tak apalah, saya nak minta izin, saya nak setu satu kali lagi. Tuan-tuan, kita selalu dengar ayat Quran yang cerita tentang Allah mewajibkan puasa ke atas kamu wahai orang beriman sebagaimana diwajibkan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Ahlil kitab. Orang Yahudi, Nasrani, ahlil kitab, mereka itu juga diwajibkan puasa. Jadi, wahai orang beriman, diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan ke atas ahlil kitab dulu. Okey. Apa beza puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa ahli kitab? Apa yang membezakan puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa ahli kitab? Apa dia? Apa dia? Sahur. Ahli kitab dulu tidak disyariatkan sahur. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang jelas, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus suhur. Beza puasa kita dan puasa ahli kitab ialah bersahur. Jadi bersahurlah. Ini masalah kita orang lelaki. Ramai orang lelaki yang ada masalah ni. Ustaz, saya tiap-tiap kali Ramadan saya okey Ustaz, saya tak sahur. Saya tak sahur tapi saya okey je Ustaz. Saya boleh pergi kerja, balik kerja Ustaz. Saya siap boleh main badminton lagi. Tak. Dah berapa tahun dah Ramadan saya puasa tak tinggal Ustaz, tapi saya okey je, saya tak sahur. Ini silap faham. Dia faham tujuan utama sahur supaya kuat. Sahur ni nombor 5, matlamat dia untuk kuat. Tujuan kelima, ada tujuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, moga-moga kuat di siang hari. Dan tujuan utama sahur nombor 1 apa dia? Sahur itself adalah ibadah. Bulan Ramadan ada ibadat namanya puasa. Ada ibadat namanya salat tarawih. Ada ibadat namanya tadarus. Ada ibadat namanya sahur. Jadi nombor 1 sekarang ni sebab apa sahur? Sebab sahur tu ibadat. Nombor 2, tadi sahur itu membezakan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahli kitab. Allah Ustaz, dah saya tak makan sahur ke itu Ustaz, saya jadi ahli kitab ke? Kita tak jadi ahli kitab, tetapi kita menyalahi ahli kitab, itu kita dapat pahala. 2. Nombor 3, tak sahur itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang Nabi, tiru Nabi. Nabi kalau puasa bersahur, kita sahur. Nombor 4, Nabi janji tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada barakah. Ustaz, saya je ni tak selera nak makan pagi-pagi, tidur bangun nak makan tak selera. Makanlah walaupun hanya makan kurma. Kurma macam mana bahasa syarat?
Maknanya bersahurlah. Pesan kat dia orang, kalau tak selera makan sahur, walaupun makan kurma, minum air. Makan kurma ataupun minum air saja, dah dapat barakah, dah dapat pahala sunnah, dah dapat pahala sahur. Jangan tinggal sahur, pesan dia. Itu jangan tinggal sahur. Besar pahala ni. Nombor 4, nombor 5. Moga-moga dengan bersahur kita kuat di siang hari. Jadi yang kata saya kuat walaupun tak sahur, dah nampak perkara ni nak tinggal mana? Kejut, bangun tuan-tuan. Dan tadi nak sebut tadi, masalah kita lelaki ada satu masalah problem. Lepas terawih kita more. Lepas more, kadang-kadang kebetulan ada bola. MU lawan apa? MU lawan mana? Liverpool lah. Musuh ketat. Payah nak terjemah tu. MU dengan Liverpool. Macam mana? MU gitu, Liverpool gitu. Banyak ilmu boleh belajar tadi. Kita lepas more ada bola. Kita singgah kedai mamak, tengok bola. Tengok jam pukul 11. Order nasi goreng. Nasi goreng satu. Bukan nasi goreng mamak. Esok kerja. Malah ni tengok bola, makan nasi goreng. Kita pun niatlah. Ya Allah, ni kira sahur. Saja aku sahur 2 rakaat. Taklah dia maksudnya kata ni kira sahur lah. Esok bangun pukul 6 suku, maya subuh pergi office. Okey. Dapat tak pahala sahur? Dapat atau tidak pahala sahur? Innamal a'malu binniyat. Dia niat dah tu. Niat ikhlas, niat. Dapat pahala dah? Ada yang giling, ada yang angguk, ada yang play safe, tak keruk pada. Dia niat dah. Dia niat, masa dia makan tu dia niat, ya Allah kira sahur. Maknanya dia tak adalah sahaja aku sahur, tapi intention dia lintas kira sahur lah ni. Dapat pahala dah? Dapat dah? Ada angguk, ada giling. Ni khilaf ulama nilai. Inilah senang. Lepas isyak nanti kita semayang duha kejap, boleh? Ikhlas. Niat dengan penuh ikhlas. Lepas isyak kita saja aku solat duha 2 rakaat. Jadi tak? Ataupun esok lepas zuhur kita semayang tahajud 2 rakaat, boleh? Apa tak jadi nak semayang duha malam ni? Apa tak jadi? Sebab it's not the right time. Bukan masanya. Pak Isyak bukan semayang duha, Ustaz. Duha semayang waktu duha. Demikian juga dengan sahur. Para ulama menyebut sahur ini bermula waktunya 2/3 akhir malam. Pukul 11 belum lagi. Maknanya kita yang sebelum subuh tu lagi afdal, 1 akhir malam. Jadi kita makan nasi goreng pukul 11, itu bukan sahur, itu apa tu? Supper. Saya rasa bukan supper, suffer. Suffering. Sistem penghadaman kita suffer. Makan nasi goreng pukul 11 malam tak sihat, suffer. Kalau perut tu boleh bercakap. Kata celaka ni, bukan waktu nasi goreng ni. Nak makan buah, makan kuih okey ya. Bukan suffer. Bukan supper. Sahurlah tuan-tuan. Kejut anak-anak kita. Walaupun anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, yang baru nak berlatih puasa, kejutkan sahur. Sebab apa kejut sahur? Dia dapat nombor 4 tadi. Apa dia? Barakah. Dia dapat barakah. Nabi janji waktu itu waktu barakah. Ustaz, anak saya dia sampai tidur dah pinggang sampai makan. Biar. Lagi baik ambil video masuk TikTok. Makan sahur tu. Dia dapat barakah. Hidupkan sunnah sahur. Kita tanam azam. InsyaAllah tahun ni sepanjang Ramadan tak nak tinggal. Bukan
Bukan tak nak tinggal puasa. Puasa memang tak boleh tinggal. Tak nak tinggal sahur. Nak kejar barakah yang Nabi janji. Nak kejar sunnah yang Nabi SAW buat. Kalau tak selera sangat, bersahurlah walaupun sekadar dengan kurma. Sahur dapat barakah. Minum air masak setegak, makan kurma, beres. Saya sahur, makan batu sauda, makan kurma, minum air. Kadang-kadang makan buah apple. Kadang-kadang saya jenis tak makan nasi pagi. Alhamdulillah lah, biasanya Ramadan makan nasi sekali sehari masa buka. Sahur tu kita makan buah sikit, makan inilah suplemen sikit. Alhamdulillah dapat pahala. Makan kurma. Ni di rumah masing-masing dah ada kurma ke belum? Kena ada kurma di rumah kita. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan ada kurma, bulan lain pun ada kurma. Orang Melayu kita biasanya kurma berbuah bulan Ramadan je rumah kita. Dia ada all the way sepanjang tahun itu kurma. Oh, kurma ni zat yang begitu banyak. Magnesium, potassium, kalsium, glukos, fruktos. Kalau ada isteri-isteri yang mengandung, makanlah kurma. Folik, magnesium, kalsium baik untuk tulang baby, fruktos, glukos untuk darah. Suami-suami kalau isteri mengandung, carilah kurma. Bawa isteri, suruh dia pilih nak kurma mana. Oh, itu susah sikit ustaz. Takut dia pilih yang mahal. Biarlah, tak apalah, ni untuk isteri kita, untuk anak-anak kita juga. Baik, kurma itu zat untuk baby dan ibu. Dan kalau boleh, orang perempuan masa nak bersalin tu, apa dia panggil, construction ke benda tu, buat bangunan ustaz. Construction. Masa contraction tu, masa nurse dia cakap push tu, contraction buat bahasa Arab macam mana contraction? Bukan gitu. Ustaz nak makan kurma macam mana ustaz? Kan contraction kan, dia sakit sekejap, lepas tu okey sekejap kan. Masa tu makan kurma. Ustaz tengah sakit tak mikir kurma dah. Buka Al-Quran. Tengok ayat ketika mana Maryam sakit nak melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Fa ajaaha al-makhab. Makhab maknanya sakit nak melahirkan, contraction. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam, wa huzzi ilaik. Orang perempuan tengah sakit nak bersalin, contraction, Allah suruh pegang pokok kurma. Maryam buat. Ini Allah suruh, aku buat. Wal baqi ala Allah, and the rest let to Allah. Allah Taala kata Maryam pegang pokok kurma, Allah yang jatuhkan buah kurma. Tusaqit alayki rutaban janiyya, Allah Taala gugurkan buah kurma. Kuli, Allah suruh Maryam makan buah kurma. Bila? Masa contraction. Dan scientifically proven, glukos dan fruktos dalam kurma dia cepat hadam. Makan dia bagi energi segera. Orang perempuan nak melahirkan, dia perlu tenaga. Dia nak push, perlu tenaga. Makan kurma, energi segera. Scientific. Itulah juga relate dengan berbuka puasa dengan kurma. Makan kurma bagi energi segera kepada sistem penghadaman kita. Sihat kita. Kurma, sadaqallah, benarnya Allah. Tapi ada orang perempuan dia cakap, Ustaz, saya kalau pregnant Ustaz, saya tak nak makan kurma. Sebab apa kan? Saya takut baby keluar nanti warna kurma. Kita kata apa? Kan sahabat-sahabat kita kan, sahabat-sahabat kita orang India masa pregnant tiap-tiap hari minum susu. Saya kena sambung ke ayat. Tak, minta maaf, kita nak beritahu dia benda DNA, keturunan.
sahabat-sahabat kita orang India masa mengandung minum susu, baby tak jadi susu pun. Dan sebenarnya dalam Islam, awak warna susu ke, warna kopi O ke, nilai di sisi Allah ialah apa? Taqwa. Bilal bin Rabah, rambut keriting, kulit gelap, miskin. Kalau add Facebook kau tak nak jadi friend, ignore. Request remove. Orang tengok profil Bilal, dalam nak bagi tahunya kulitnya gelap, rambut keriting, miskin, takwanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi tapak kaki Bilal dalam syurga. Makanlah kurma kak kalau mengandung. Tadi kita kata bagi tenaga. Orang buka puasa, kalau dia buka puasa dengan kurma, rupanya nak warm up kepada sistem penghadaman. Dia bagi energi segera. Fructose, glukos dia cepat. Satu perkara lagi saya nak sebut. Saya rasa yang terakhir lah. Kali terakhir lah. Yang terakhir sungguh ni. Ada sedikit kesilapan kita. Sunat buka dengan kurma. Kalau tak ada kurma, macam mana? Ramai orang yang dia kias sendiri. Tak ada kurma, cari kuih hak manis lah ustaz. Sebenarnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Apabila kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Sekiranya tak ada kurma, fabil ma', berbukalah dengan air masak lah. Maksudnya al-ma' tu dengan makna air masak. Okey, jadi kita ketika dihidangkan, ada tepikan, ada nasi, ada ayam, ada lauk, ada kambing, ada kuah, ada kurma. Azan, tangan kita pilih kurma, pahalalah. Asabtas sunnah, dia dah buat apa yang Nabi buat, pilih. Allah ustaz, dia kenduri rumah kawan ustaz, dia kawan ajak buka puasa, tak ada kurma itu, dia cari air masak, ambil air masak tu. Lepas tu nak makan yang manis ke apa ke, sebab Nabi sebut nassan dalam hadis, kalau tak ada kurma fabil ma'. Ustaz, selama ni saya memang cari kuih taiti, lopak tikam, kuih-kuih hak manis, akor. Saya cari kuih hak manis ustaz, bila tak ada kurma. Jadi sah tak berbuka saya tu? Sah. Berbuka memang sah dah makan. Tapi memilih kurma, ketika tak ada kurma, memilih air, kita dapat pahala dah dengan makan. Ya Allah, itu kata Ramadan, peluang untuk kita buat pahala banyak lagi lah. Infak, berdoa, bertadarus, banyak lagi. Saya antara keajaiban Ramadan tahun 2020, cuba ingat balik Ramadan 2020. Kebiasaannya 2019, 2018, 2017, 16, 15, 14, setiap kali Ramadan menjelma, sentiasa timbul isu nak terawih 8 ke 20, 8 ke 20, 8 ke 20. Ramadan 2020 ijma' 8. Tak ada orang balah. Ya, ingat tak Ramadan itu masa 2020, tak ada orang khilaf. Ijma' 8 rakaat. Terutamanya para imam di rumah kan. Wal asri qul Allah, wal asri qul 8 dah lah. Dia tak bergaduh nak buat 20. Mari sekarang ni ada bunyi balik lah. 8 ke 20. Buatlah. Nak buat 8 buat, nak buat 20 buat. Jangan duk bergaduh. Jangan bergaduh. Siapa nak buat 8, jangan kutuk orang buat 20. Yang nak buat 20, jangan kata orang buat 8 tu malas. Yang buat 20 buat 8 buat. Kita jangan duk sibuk ibadat orang. Kita kena sibuk ibadat aku ni, Allah terima ke tidak? Allahu Akbar. Moga-moga kehadiran Ramadan kita bertambah kasih sayang, kita bertambah rahmat. Dan tuan-tuan tolong azamlah satu perkara dalam bulan Ramadan ni, masing-masing dengan azam masing-masing. Yang tadi kita cadang
azam berhenti rokok. Ada orang mungkin dia berazam nak bersedekah some amount. Mulai Ramadan aku nak sedekah RM200 sebulan. Contohlah. Mulakan azam kita pada bulan Ramadan. Di Ramadan ni aku ingat memang seminggu sekali ataupun tiap-tiap hari aku akan telefon mak kat kampung. Contohlah. Mulakan buat satu kebaikan. Ambil berkat dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan juga satu perkara. Saya rasa nak kongsi dengan masyarakat, dan memang ke mana-mana saya pergi saya selalu kongsi perkara ini dengan masyarakat. Saya dulu ada masalah resdung yang sangat-sangat teruk. Makan seafood makan bersih, kadang-kadang kuliah subuh saya terpaksa call batalkan kuliah sebab paip bocor, resdung. Alhamdulillah sekitar tahun 2013, 2014 saya mula amal. Bila baca dalam hadis kan, habbatus sauda, ubat segala penyakit kecuali mati. Saya duduk amal dengan minyak zaitun. Sekali lagi, minyak zaitun yang bersoda dia jadi bersih, berhinggup, berkahak. Demam saya, rupanya dia buang sinus, buang. Lepas 3 hari alhamdulillah. Sekarang nak makan belacan boleh, seafood pun alhamdulillah. Isteri saya masa tu 2014 dia buat PhD migraine. Selalu suruh kita tarik rambut. Kita pun suruh tarik rambut, tarik je lah tarik rambut. Saya kata abang okey dah, ni teranglah amal habbatus sauda, Nabi suruh ubat segala penyakit kecuali mati. Zaitun Nabi suruh amalkan. Isteri saya cuba amalkan dan slowly alhamdulillah migraine dia Allah bagi sembuh. Sekarang ada juga sakit kepala sekali-sekala tapi tak teruk macam dulu lah. Kakak saya cikgu sekolah migraine, saya suruh makan. Mak mertua saya cikgu sekolah migraine, suruh amal habbatus sauda ni. Dia orang ni pakar migraine. Dia kata amal lah habbatus sauda dan alhamdulillah Allah Taala bagi kesembuhan. Saya bergeraklah ke mana-mana masjid, jabat bagi tahu masyarakat amalkan dan seronok. Apabila masyarakat datang share pula pada saya, Ustaz, memang sungguh dah amal anak saya, sekarang tak ada resdung dah. Sekarang Ustaz, saya dulu sakit lutut, nak semayang, nak duduk kat dapur, lenguh lutut, bangun pagi kebas-kebas. Alhamdulillah dah amal sekarang ni dah lega dah. Dah lega dah. Kebas-kebas kaki saya tu alhamdulillah. Jadi saya duk share lah masyarakat. Antara yang banyak juga makcik-makcik bagi tahu yang anak-anak perempuan dia bila uzur, bila period yang sakit perut tu, sesungguh. Ustaz, anak makcik tak ada sesungguh dah sekarang. Uzur, alhamdulillah lepas amal habbatus sauda. Dan alhamdulillah lah, moga-moga saya kata teruslah istiqamah. Dan yang terbaru sekarang ni, yang orang yang lepas sembuh daripada COVID ni, yang kena long COVID, kadang-kadang dia kata nak naik tangga tak smooth pernafasan, nak buat kerja, jogging. Bila dia amal habbatus sauda, dia kata semakin lega. Jadi sajalah, betul lah saya datang ni, saya nak ambil kesempatan kalau ada di kalangan jemaah kita yang rasa nak cuba amalkan, boleh tengok ada pembantu saya kat luar sana lah, lepas-lepas majlis kita nanti boleh tengok. Dan satu perkara lagi, sepanjang musim COVID ni, dia orang request, Ustaz, susah nak pujuk anak-anak makan kapsul habbatus sauda. Alhamdulillah kami buat dalam bentuk sachet. Kita campur dengan madu, dengan kurma sekali, dengan buah delima untuk anak-anak amalkan. Kita pujuk, kita buat rasa sedap. Saya minta maaf lah sebab memang kita nak ajak masyarakat, kita ikhtiar kita untuk kuatkan immune system kita. Moga-moga salah satu ikhtiar kita musim-musim COVID ni. Ada 4 ikhtiar. Ikhtiar kita yang pertama, ambil vaksin dan booster sekarang. Ikhtiar kita yang kedua, patuhi SOP. Ikhtiar kita yang ketiga, carilah suplemen, terutamanya atuk-atuk dan nenek-nenek. Kalau saya, memang saya syukur bersodak ke zaitun ni lah. Yang keempat, ikhtiar kita, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah buat 4 ikhtiar ni, tiba-tiba kena juga COVID. Itu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ikhtiar, Allah Ta'ala yang tentukan segala-galanya, maka kita berusahalah. Jadi saya rasa sekadar itu daripada saya malam ni.
Moga-moga adalah sedikit manfaat. Kalau saya minta maaf terlajak masa sikit ni. Saya rasa semangat tengok suasana tuan-tuan ini. Moga-moga kita semua dikurniakan istiqamah untuk terus dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.